Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap siaran hari ini suaranya jelas dan juga gambarnya jelas. Hari ini saya mengambil giliran sekali lagi untuk menyampaikan kisah benar pusaka. Itu kisah-kisah yang kami perunding-perunding pusaka dapati, yang saya rasa penting untuk dikongsi supaya ia menjadi iktibar kepada semua masyarakat. Sebab hakikatnya ada banyak masalah pusaka yang selalu berlaku di luar sana. Tuan Zuhazmi, dengar suara saya? Saya nak test suara dulu ni sebelum saya mula. Sebab saya menggunakan setting yang baru, mic saya yang biasa tak ada. Boleh dengar ya? Okey, alhamdulillah. Jadi tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini adalah arwah silap dan waris ralat. Ini hakikatnya. Bila kita kata hakikat, maksudnya benda ni berlaku. Dan bagaimana kami boleh mengatakan ianya hakikat? Sebab kami selalu mendapati masalah-masalah ini. Apa hakikatnya? Iaitu ramai arwah membuat kesilapan. Apakah kesilapan-kesilapan yang selalu dibuat? Ini yang saya ingin kongsikan. Sebab bukti yang arwah-arwah buat kesilapan terlalu banyak. Ya, dan saya harap dengan perkongsian ini kita semua dapat mengambil iktibar. Bukan saja mengambil iktibar, tetapi membuatkan ianya satu titik permulaan untuk membuat sesuatu. Membuat sesuatu yang akan mengelakkan perkara yang sering berlaku atas kesilapan orang-orang dahulu tidak berlaku pada diri tuan-tuan dan puan, dan ia tidak menyebabkan waris-waris ralat. Okey. Saya ingin berkongsi satu kisah. Okey. Seorang hartawan di mana mempunyai harta yang banyak. Dan dalam masa sama juga arwah ni ada meninggal, mempunyai struktur waris faraid yang agak kompleks. Kenapa kompleks? Sebab arwah ni berpoligami. Dan tetapi semasa meninggal dunia hanya seorang sajalah isteri yang ditinggalkan, yang seorang lagi telah bercerai sebelum arwah meninggal. Maksudnya mempunyai dua keluarga. Keluarga A, keluarga B. Dan sepanjang kehidupan beliau juga, antara keluarga A dan keluarga B itu memang ada sedikit pergeseran lah, biasalah. Dan arwah ni tahu yang arwah ni berada dalam situasi yang rumit, berisiko, dan pernah berjumpa dengan pihak Mampusaka. Dan Mampusaka pun telah memberi cadangan yang sepatutnya buat. Antaranya adalah seperti biasa ya, vaksin pusaka, melantik wasi, menyediakan dana tunai, menyediakan pakar, dan juga menyediakan dokumentasi. Dan salah satunya dalam keadaan apa tu faraid yang berisiko, sangat penting untuk juga menyediakan arahan-arahan pewarisan yang jelas. Antaranya adalah hibah dan juga surat ikatan amanah. Dan perkara ini telah disampaikan kepada arwah, tetapi ini kesilapan yang sering berlaku.
Arwah kata tak apalah, nantilah saya fikirkan. Dia tahu ni penting. Bukan tak ada duit. Duit ada untuk membayar kos untuk membuat kunci, membuat perancangan, itu duit ada, tidak ada masalah. Tetapi kesilapan yang selalu berlaku, saya harap takkan berlaku dalam di kalangan tuan-tuan, ialah menangguhkan. Kesilapan yang selalu berlaku di kalangan arwah-arwah ni menyangka mereka lambat lagi mati. Mereka menyangka mereka sempat lagi buat. Tetapi inilah salah satu contoh di mana ajal dapat pinggan emas. Ajal yang dulu sampai sebelum sempat arwah ni membuat perancangan. Jadi kami berjumpa arwah, telah pun menyampaikan perancangannya, telah dibentangkan, tetapi arwah menangguh-nangguhkan, dan akhirnya kami dapat berita yang arwah meninggal dunia. Dan mujur, jadi kesilapan yang kita lihat di sini adalah menangguhkan dan tidak buat apa-apa. Jadi itu kesilapan yang pertama yang kita silap, menangguh-nangguhkan. Okey. Saya nak tunjukkan lagi satu kisah di mana arwah buat kesilapan. Orang selalu menyangka, okey, kalau orang tu kaya, tu kalau meninggal dunia settle lah isterinya, keluarganya, pusakanya. Tidak semestinya. Kisah yang saya kongsikan adalah seorang arwah yang kami hanya tahu kisahnya apabila telah meninggal dunia dan warisnya datang jumpa kami. Arwah ni sebenarnya hebat kerjayanya, bekerja di syarikat multinational oil and gas, merantau di seluruh negara, seluruh dunia, dan mempunyai harta yang banyak sampailah pencen. Bila pencen mempunyai juga nilai KWSP yang tinggi. Tapi malangnya, mungkin disebabkan beliau, arwah ni berada dalam situasi selesa, semua dibiayai oleh syarikat dan sentiasa merantau, menyebabkan arwah ni tidak mempunyai rumah yang betul-betul solid lah. Mungkin dan untuk keluarganya. Dan apabila arwah ni pencen, duit KWSP tu, apa dia buatnya? Membina sebuah rumah di atas tanah pusaka keluarga mereka, dengan andaian ataupun kefahaman yang arwah ibunya telah pun bersetuju untuk beliau ni sebagai anak sulung membuat rumah, dan beliau buat rumah banyak belanjanya. Sebagian besar daripada duit KWSP-nya digunakan untuk membuat rumah idaman, tetapi atas tanah, bukan miliknya. Dan itu satu. Kesilapan pertama adalah membuat rumah sakit. Saya pernah buat video tentang rumah sakit. Rumah sakit apa? Apabila kita membina rumah tetapi pemilikan itu tidak jelas. Salah satunya adalah membina rumah, panggil kontraktor buat rumah atas tanah bukan milik. Sebab dalam undang-undang tanah, pemilikan rumah di atas tanah itu adalah siapa nama dalam keran. Jadi nama arwah tak ada dalam keran, tapi dia dah buat. Itu kesilapan pertama yang dibuat oleh arwah. Jadi ini yang saya sarankan, kalau kita nak membina harta, terutama sekali rumah, pastikan rumah itu bukan rumah sakit. Ianya mempunyai dokumen pemilikan, geran yang jelas. Jangan lot DD, jangan rumah setinggan, jangan buat tanah atas tanah pusaka. Okey, itu kesilapan yang dibuat oleh arwah. Dan kesilapan kedua ialah duit bakinya juga arwah membuat pelbagai usaha-usaha yang tidak menguntungkan, membuat perniagaan-perniagaan yang akhirnya lupus, dan juga membuat perjanjian-perjanjian, contohnya masuk saham berniaga dengan adik-beradik tapi tak dimaklumkan siapa, dan si isteri tak menyangkakan yang arwah suaminya ni meminjamkan kepada adik-beradik. Tidak ada hitam putih. Jadi apabila meninggal dunia arwah ni tadi,
atas dua kesilapan. Kesilapan pertama adalah membuat rumah yang tidak tentu dia punya pemilikannya. Kedua, mempunyai urus niaga yang samar-samar, tidak ada akadnya. Okey, dan apabila arwah ni meninggal, dua perkara yang berlaku. Pertama, disebabkan pemilikan tanah itu kurang jelas, dan pada masa sama juga perhubungan antara isteri arwah ni dengan adik-beradik suaminya, walaupun dia duduk tanah tidak berapa baik. Jadi apabila arwah ni meninggal, adik-beradik lain kata, tanah rumah ini berada atas arwah, kami juga ada hak. Yang tapak tanahnya melebihi daripada hak faraid arwah ni daripada pusaka ibu. Jadi mereka mempertikaikan rumah itu. Jadi bayangkan, yang arwah ni yang bekerja besar berhasrat untuk meninggalkan satu rumah yang boleh diduduki oleh isteri dan anak-anaknya, tetapi harta yang ditinggalkan itu sebenarnya menimbulkan pelbagai masalah. Itu sebab salah pertama. Salah keduanya adalah semua urus niaga yang arwah ni buat dengan duitnya tidak jelas. Okey, menyebabkan apabila meninggal dunia berlaku juga pergeseran antara isterinya dengan adik kepada arwah ni tadi. Apa pergeserannya? Si isteri ni menganggap yang arwah ni dulu meminjamkan kepada adiknya, tak silap saya, 300,000. Dan apabila meninggal dunia menuntut pada adik ni, itu arwah pinjamkan mana duitnya. Jadi sebenarnya apa yang berlaku adalah arwah ni masuk share peniaga dengan adiknya. Bila berniaga, ada untung ada rugi. Jadi kalau rugi sama-sama tanggung lah. Jadi memang perniagaan itu tak menguntungkan. Jadi duit 300,000 habis, dan kalau ikut hakikatnya tak perlulah dipulangkan, sebab itu satu pelaburan, bukan pinjaman. Tetapi ia menimbulkan pergeseran selepas meninggal, sebab isterinya bercerita, ni adik ni dah pinjam duit 300,000 tak nak bayar. Ya? Jadi itulah tuan-tuan dan perempuan, 3 kesilapan yang sering dibuat oleh orang yang masih hidup, dan hanya timbul kesilapan itu apabila telah meninggal dunia. Akibatnya ia mendatangkan mudarat, mendatangkan pelbagai masalah kepada waris-waris. Jadi kalau dipikirkan, sebenarnya banyak kisah-kisah yang arwah ini membuat kesilapan. Tapi apa yang saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan, seperti apa yang Puan Zarina tuliskan, ambil iktibar. Okey, benda ni hakikat, perkara yang lazim berlaku. Kalau boleh berlaku pada arwah-arwah yang telah meninggal dunia, juga boleh berlaku kepada diri kita, keluarga kita apabila kita meninggal dunia. Okey, jadi apakah perkara yang kita perlu buat? Okey, mudah saja, saya sentiasa menceritakan yang jangan lupa membuat vaksin pusaka. Dan vaksin pusaka ni mempunyai banyak jenis. Macam je lah COVID, ada Pfizer-nya, Sinovac-nya, apa benda lah, berbeza. Yang ini pun vaksin juga, konsepnya sama, tetapi harganya berbeza, dia punya fungsi dan kekuatannya berbeza. Tetapi nak tak nak, semua mesti ada vaksin. Okey, macam mana nak tahu vaksin apa yang sesuai? Datang jumpa kami untuk kaunseling. Sama juga macam saya baru pergi injection vaksin. Sebelum vaksin saya jumpa doktor analisa saya, interview, akhirnya dia mencadangkan saya ambil Pfizer. Berarti semualah. Jadi tuan-tuan pun sama, ambil vaksin itu, maksudnya mesti ada pelantikan wasi, mesti ada sediakan duit apabila kita meninggal dunia, mesti juga sediakan pakar rujuk untuk waris kita rujuk apabila kita meninggal dunia, dan sediakan dokumentasi pewarisan yang jelas, hibah ke, pesanan ke, wasiat ke, surat ikatan amanah. Macam mana kita nak mulakan langkah? Alhamdulillah, Mal Pusaka ada menyediakan beberapa khidmat percuma. Kalau tuan-tuan nak tahu sama ada tuan-tuan punya suatu faraid rumit tak rumit,
tak payah pergi kelas nak belajar, hanya perlu daftar untuk analisa faraid. Perunding-perunding yang ada hari ini, tolong letakkan link masing-masing untuk membantu masyarakat menghubungi tuan-tuan dan puan untuk dapatkan analisa faraid. Letak link PDF masing-masing. Itu kalau tuan-tuan ingin dapatkan analisa faraid. Tetapi kalau ingin dapatkan khidmat runding, vaksin mana yang sesuai, apa saya kena buat, pun kami menyediakan khidmat runding secara melalui telefon secara percuma, okey, untuk kami analisa situasi tuan-tuan dan puan dan kemudian memberi cadangan, pun percuma. Jadi boleh hubungi mana-mana perunding mampu saka. Kami mempunyai kaedah untuk mendapatkan maklumat daripada tuan-tuan puan dan kami memberi khidmat nasihat. Tetapi bila dah dapat khidmat nasihat dengan kami, jangan ulang kesilapan yang dilakukan oleh arwah yang saya ceritakan tadi. Apa dia? Kita dah ceritakan dia punya solusinya, vaksinnya, tetapi dia kata tunggulah dulu. Tengok Tuan Hazmi ada dia punya link dia. Siapa-siapa yang ingin bantuan, hubungi. Kami ada ramai perunding di seluruh negara yang boleh membantu. Dan tuan-tuan dan puan, saya ingatkan lagi, kisah yang saya sampai ini adalah kisah benar, lazim berlaku, dan ambil iktibar dan jangan diulang kisah-kisah ini dalam pusaka tuan-tuan dan puan apabila meninggal dunia. Jadi itu saja untuk kisah 9 suku malam ini, dan jangan lupa bila ada kelapangan tonton kisah 9 suku setiap malam oleh perunding-perunding mampusaka yang berlainan, sebab kami mempunyai terlalu banyak kisah benar yang kami ingin kongsikan supaya tuan-tuan dan puan nampak. Sebab mungkin tuan-tuan jarang nampak perkara kisah-kisah benar, tetapi kami saban hari dapat, dan kami berharap dengan contoh-contoh kisah benar ini ia akan dapat membuat satu titik permulaan untuk tuan-tuan bertindak untuk membuat sesuatu mengelakkan kisah-kisah ini berlaku pada tuan-tuan dan puan. Jadi sampai sini saja dahulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.